Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-50. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-78 Surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي Alaysa minkum rajulur rasyid. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal yang dapat memberi nasihat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-74 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa sangat besar ujian Allah SWT terhadap Nabi Lut AS. Ketika kaumnya mengetahui kedatangan malaikat yang berbentuk manusia melalui isterinya, kaum Nabi Lut bergegas menemuinya dalam keadaan terdorong keinginan yang tidak dapat dibendung atau kekhawatiran didahului oleh orang lain. Kaum itu juga khawatir tetamu Nabi Lut sempat pulang sebelum mereka sampai. Nabi Lut AS berkata dengan penuh belas ihsan agar kaumnya bertakwa kepada Allah. Baginda menasihati agar mengahwini anak perempuan dan mencegah kaumnya daripada melakukan hubungan songsang. Selain itu, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyebut bahawa disebut lafaz tetamu merujuk isyarat penghormatan dan Nabi Lut bertanggungjawab untuk memberi penghormatan yang sebaiknya kepada tetamu yang datang untuk menemui baginda. Lafaz Rashid yang bermaksud ketepatan dan kelurusan jalan memberi makna kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan manusia mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Mursyid pula bermaksud pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitabnya Tafsir Mubin ketika mentafsirkan ayat ke-78 surah Hud ini menjelaskan bahawa kaum Nabi Lut meluru datang kepada baginda dengan tujuan hendak mengganggu tetamu kerana mereka, yakni kaum Nabi Lut AS, sebelum ini pun sudah biasa melakukan kejahatan.
Kejahatan yang dimaksudkan ialah perbuatan liwat dengan para tetamu. Oleh kerana itulah kaum ini tidak berasa malu untuk melakukan perbuatan buruk itu. Al-Qurtubi menyatakan bahawa kedatangan kaumnya seakan menyerbu rumah Nabi Lut seperti itu adalah kerana isteri Nabi Lut yang merupakan seorang kafir telah memberitahu kaumnya bahawa Nabi Lut menerima tetamu yang kacak dan segak rupa paras yang belum pernah dilihat orang sekacak itu. Maka kaumnya itu tidak berlengah lagi, lalu terus datang menyerbu ke rumah Nabi Lut untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku. Mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadaku dengan tetamu-tetamuku ini. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak, berakal, yang dapat memberi nasihat?" Dalam kitab Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-78 surah Hud dengan menyebut bahawa tetamu Nabi Lut telah datang. Mereka orang muda-muda dan manis-manis. Lalu kaum Nabi Lut ingin tahu mengenai tetamu itu dan memuaskan nafsu mereka terhadap tetamu itu. Demikian hancurnya jiwa kesopanan mereka. Mereka sama sekali tidak merasa malu. Mereka datang dalam keadaan berduyun-duyun, terburu-buru, berkejaran dan berkerumunan untuk melihat tetamu muda Nabi Lut yang baru datang, yang menyebabkan mereka tidak mengenal erti malu. Mereka telah biasa melakukan kejahatan dan ini memberi isyarat bahawa sikap mereka yang datang berduyun-duyun tanpa malu itu kerana terlebih dahulu mereka telah biasa membuat kejahatan, terutama menyetubuhi secara lelaki. Sekiranya perbuatan keji itu tidak biasa mereka lakukan, mereka tidak akan begitu bernafsu melihat tetamu Nabi Lut itu. Kedatangan kaumnya itu menyebabkan Nabi Lut tersinggung kerana menyinggung perasaan tetamunya, sehingga berkatalah dia, "Wahai kaumku, itulah anak-anak perempuanku, mereka itu lebih bersih untuk kamu." Menurut setengah tafsir, Nabi Lut AS menawarkan anak-anak perempuannya yang masih perawan supaya mereka kahwini anaknya itu dengan cara yang suci dan bersih, serta tidaklah mereka berlanjutan dalam perbuatan keji itu. Manakala menurut tafsir Ibn Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair, bukankah baginda semata-mata menawarkan kedua anak perempuan baginda sahaja, tetapi ditawarkan juga perempuan lain kerana seorang Nabi itu laksana bapa bagi pengikutnya. Hamka mentafsirkan lagi bahawa Nabi Lut menyeru kaumnya supaya bertakwa dan takut kepada Allah. Memupuk takwa itu dengan jalan berkahwin secara sah dan suci dengan perempuan dan bukan dengan sesama lelaki. Baginda meminta bahawa jangan memalukan baginda di hadapan tetamunya kerana jika baginda tidak dapat mempertahankan kehormatan tetamunya, tidaklah bererti dirinya di hadapan tetamunya lagi. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-78 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kaum Nabi Lut segera datang kepadanya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang cerdas? Manusia cerdas adalah manusia yang tidak merosakkan dan mencemarkan nama baik yang dimiliki. Di antara caranya ialah dengan tidak melakukan perbuatan keji dan tercela." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-78 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-78 surah Hud ini menjelaskan berkenaan kisah kaum Nabi Lut AS agar dapat kita ambil iktibar di akhir zaman. Allah SWT mengancam dan melarang perbuatan yang dirakamkan dalam Al-Quran, supaya umat Islam mengikut jalan syariat yang jelas dan memenuhi tuntutan keperluan manusiawi melalui cara yang benar. Nabi Lut beriman dan mengikut ajaran yang dibawa oleh bapa saudaranya Ibrahim.
Berkenaan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-26, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Beliau beriman kepada Nabi Ibrahim AS dan mendapat petunjuk melalui perantaranya. Lalu Allah SWT mengutusnya untuk berdakwah kepada penduduk Sadum yang pada saat itu merupakan sebuah kampung di Jordan. Nabi Lut meninggalkan Nabi Ibrahim AS ke satu tempat yang jauh kerana melaksanakan perintahnya. Beliau tinggal di kota Sadum yang memiliki penduduk paling jahat dan paling kafir. Mereka melakukan pelbagai kerosakan dan kemungkaran. Tidak ada sikap saling mengingatkan bagi orang yang melakukan kemungkaran di antara mereka. Kemungkaran yang mereka lakukan adalah mendatangi sesama lelaki seperti seseorang mendatangi isteri, liwat atau homoseksual dan meninggalkan para wanita. Nabi Lut AS menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tiada sekutu baginya. Juga melarang mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji homoseksual sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah tentang diri mereka. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mahu menerima dakwah tersebut dan enggan untuk beriman kepadanya. Bahkan mereka tidak mahu berhenti dari perbuatan yang terlarang tersebut. Mereka tidak mahu berhenti dari penyimpangan dan kesesatan mereka. Nabi Lut AS membimbing mereka untuk mendatangi isteri mereka yang secara syariat merupakan puteri-puteri Lut. Sebagai pengajaran bagi masyarakat kini, golongan homoseksual yang menggauli sesama lelaki ini masih wujud. Maka kita tidak boleh menyokong dan memberi kebebasan kepada mereka untuk meneruskan perbuatan keji ini. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perbuatan itu dilaknat Allah sehingga kaum Nabi Lut akhirnya ditimpakan azab. Maka perbuatan ini perlu ditentang dan dijauhi bagi menjauhi murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan perlakuan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi, hadis sahih. Maksud di sebalik seksaan Allah SWT ialah azab yang telah menghujani batu ke atas kaum Lut sehingga mereka terbunuh semuanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-78 surah Hud ini ialah, pertama, umat Islam mestilah mengambil iktibar melalui kisah Nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Misalnya dalam kisah Nabi Lut ini supaya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diazab dengan azab hujan batu yang amat dahsyat. Kedua, umat Islam mestilah menuntut ilmu melalui guru-guru yang benar-benar dan mampu membawa penghayatan yang tepat. Perkataan mursyid dalam ayat tersebut merujuk orang yang berilmu, pengetahuan sehingga mampu membimbing ke jalan syariat yang jelas. Ketiga, umat Islam perlu bersedia menghadapi cabaran akhir zaman. Peristiwa umat yang diazab berulang dan semakin menguji keimanan. Oleh yang demikian, umat Islam perlu meneguhkan keimanan dengan membawa seruan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyeru kepada kebaikan serta menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.